Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pada hari ini insya-Allah kuliah kita, kuliah takmir bagi daerah Kelang untuk malam ini adalah untuk surau Nurul Ulum. Surau Nurul Ulum Taman Sungai Sirih. Jadi insya-Allah tajuknya iaitu kita masih lagi dalam rukun solat, iaitu duduk antara dua sujud. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, solat itu adalah perkara yang penting. Dalam kitab Matla'ul Badrah dan juga kitab Mughni Muhtaj menyatakan tentang peranan solat itu adalah amat penting, iaitu sebagai tiang. As-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang. As-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Jadi jemaah surau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mari sama-sama kita melaksanakan ibadat Allah, iaitu kita mendirikan solat. Dirikan solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Wa aqimis solah, innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebab itulah bila mana kita berada dalam PKPB ini, mari sama-sama kita terus menguatkan semangat kita, istiqamah kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita lihat iaitulah perkara-perkara, iaitulah rukun yang menyatakan tentang duduk antara dua sujud. Rukun solat iaitulah rukun solat yang ke-8 ialah duduk di antara dua sujud serta tamakninah. Maknanya solat itu bila mana kita solat, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebablah solat itu kata ulama iaitulah bila mana kamu solat, kamu sedang berhadapan, ibarat kita sedang berhadapan di hadapan raja. Mana solat itu kita sedang berhadapan seolah-olah kita hendak mempersembahkan kepada raja. Sebab itulah solat itu bila mana kita hendak solat, maka kita pastikan solat itu adalah solat yang terbaik, kerana kita akan persembahkan solat kita kepada raja, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kata ulama, solat itu hendaklah kamu menjaga akan, dia panggil ruh solat itu. Apakah ruh solat? Itulah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kamu menjaga akan ruh solat, ialah ikhlas, dan menghadirkan hati dalam keseluruhan pergerakan solat, serta menjadikan hati dalam keadaan solat itu memahami makna-makna dalam solat itu. Allah Akbar. Sebablah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bila mana kita solat, kita pastikan ruh solat itulah ikhlas. Bila mana kita ikhlas kerana Allah, solat itu akan rasa lapang, akan rasa tenterang, akan rasa seronok. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maka kata ulama, janganlah kamu sujud, janganlah kamu rukuk, melainkan ketika itu hati dalam keadaan khusyuk dan tawaduk bertepatan mengikut pergerakan zahir kamu. Hal ini kerana yang dikhendaki dalam solat ialah tunduk hati, bukannya tunduk anggota badan sahaja. Allah Akbar. Sebab itulah bila mana kita solat, hendaklah kita, hati kita pun jangan memikirkan perkara-perkara keduniaan. Hendaklah kita lupakan bila mana kita berhadapan dengan raja. Mana kita lupakan perkara-perkara, kita tumpukan fokus kita. Begitulah bila mana kita solat, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita mengangkat takbir itu Allahu Akbar, maka kita bermulalah solat. Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Maknanya kita mengangkat takbir itu, mana bermulalah kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Iaitulah solat itu ad-doa. Solat itu adalah doa. Kata ulama, bila mana kamu memulakan dengan Allahu Akbar,
Allah yang maha agung. Bila mana kamu bertakbir itu, Allahu Akbar, hati kamu hendaklah hendaklah fokus kepada Allah Ta'ala. Janganlah hati kamu terdapat sesuatu yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah. Bila mana kita solat, kita mulakan dengan takbir Allahu Akbar. Kemudian kita akan baca wajjahtu wajhiya lillazi sampailah habis. Maka kita lihat iaitulah rukun solat yang pada malam ini, iaitulah yang ke-8 yang berkaitan dengan duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bila mana kita solat, kita akan duduk antara dua sujud. Selepas saja kita rukuk, kita akan bangkit, kita akan rukuk, kita akan i'tidal, kita sujud, kemudian kita duduk antara dua sujud. Kata ulama, sekiranya lafaz meminta ampun dan taubat itu tidak dituturkan ketika sujud, maka setelah kita meluahkan sepenuh hati pengiktirafan kita terhadap Allah yang Maha Tinggi, terhadap kekuasaannya yang tidak ada tandingannya, maka kita dengan rasa malu mengangkat semula kepala untuk duduk sebagai duduk seorang hamba di hadapan Tuhan yang sedang memerhatikan gerak-geri hambanya. Lalu kita melafazkan kata-kata Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka bila mana kita duduk di antara dua sujud itu, kita duduk antara dua sujud, maka kita akan memohon kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan apa? Duduk antara dua sujud itu, kata ulama, dalam keadaan duduk iftiras, iaitu duduk atas buku lali kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Itulah kerana itibak seperti mana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan membaca Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku ya Allah, warhamni, rahmatilah aku ya Allah, wajburni, cukuplah keperluan hidupku, warfa'ni, angkatkanlah darjatku, warzuqni, berikanlah aku rezeki, wahdini, berikanlah aku petunjuk, wa'afini, sihatkanlah aku ya Allah, wa'fu anni, hapuskanlah segala dosa-dosaku ya Allah. Itulah bacaan bila mana kita duduk di antara dua sujud. Kerana kata ulama, ketika duduk antara dua sujud dalam keadaan menundukkan pandangan kerana malu dan hina di hadapan Allah yang telah menjadikan kita dan mengetahui segala perbuatan yang telah kita lakukan, kita berdoa memohon beberapa perkara penting yang diperlukan ketika hidup di dunia sebagai bekalan dalam perjalanan ke hari akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebablah tuan-tuan yang dimulakan Allah, bila mana kita sujud, bila mana kita duduk di antara dua sujud, kita seolah-olah dalam keadaan kita hina, kita menundukkan kepala kita, maka kita akan membaca Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku ya Allah, warhamni, dalam keadaan kita hina di hadapan Allah, kita malu di hadapan Allah, kita duduk di antara dua sujud dengan mana buku lali kaki kiri dan menegakkan, iaitu duduk atas buku lali kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, maka kita akan perlahan kita akan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku ya Allah, rahmatilah aku ya Allah, cukupkanlah keperluan hidupku ya Allah, angkatkanlah darjatku ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah, wahdini, berikanlah aku petunjuk ya Allah, wa'afini, sihatkanlah aku ya Allah, wa'fu anni, hapuskanlah segala dosa-dosaku ya Allah. Itulah yang kita baca duduk antara dua sujud. Kerana apa? Kata ulama, untuk bekalan hidup di dunia sebagai manusia, perlu kita memohon agar Allah mencukupkan keperluan hidup kita yang sempurna ketika di dunia. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan tempat pergantungan kita hanya padanya dan tidak menjadikan kita sebagai orang yang meminta-minta sesama manusia. Maka dengan Allah Ta'ala ni suka kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah, Allah akan suka. Bila banyak kita minta, Allah akan suka. Manusia lain, manusia bila mana kita minta, dia akan bagi. Kali kedua, dia akan bagi. Kali ketiga, dia akan tak sedap, dia akan marah-marah. Tetapi Allah Ta'ala tidak. Dia suka orang yang meminta-minta kepadanya.
Bila mana kita banyak minta, setiap solat kita, solat sunat kita dan hari Jumaat, hari yang dimakbulkan doa, kita minta kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberi. Oleh itu kita memohon supaya Allah memberikan rezekinya yang diberkati. Rezeki yang diberkati ialah rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan pada tempat yang diperintahkan oleh Allah supaya menggunakannya. Sebablah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bagi kita hidup di dunia ini hendaklah kita menjalani kehidupan di dunia dengan aktif bagi membolehkan kita mencari rezeki dan melakukan aktiviti makruf yang lain, sama ada yang wajib, yang sunat atau yang harus di atas muka bumi ini. Kita perlukan kesihatan tubuh badan kita yang baik. Oleh itu bila mana kita solat, kita akan minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesihatan yang baik ya Allah. Oleh itu kita mohon kepada Allah memberikan kesihatan yang baik kepada kita untuk menjalani kehidupan dengan sejahtera. Setelah memohon bekalan jasmani daripada Allah dan kita berupaya menjalani kehidupan di dunia dengan melakukan berbagai aktiviti, maka kita perlu memohon daripada Allah agar memberikan petunjuk dan hidayahnya ke arah jalan yang lurus dalam semua aktiviti yang kita lakukan supaya menepati kehendak dan kemahuannya. Ini kerana hanya aktiviti yang menepati kehendak dan kemahuan Allah sahaja yang ada nilai di sisinya dan seterusnya yang boleh menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat dengan memasuki syurga Allah. Soalan syurga Allah ini bila mana kita mentaati perintah Allah, kita bersusah payah melakukan perintah Allah, menjauhi maksiat. Kerana melakukan ketaatan itu dekat kita dengan Allah. Bila mana kita buat maksiat, bimbang kita jauh daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kerana maksiat itu adalah, kata ulama, maksiat itu adalah perkara yang menyebabkan kita jauh. Maksiat ini kerana maksiat boleh menjadi sebab penghalang kepada kebaikan. Lazimilah kita buat baik. Kerana kebaikan itu kita dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan cahaya Allah. Jauhlah daripada maksiat, kerana maksiat itu menjadi sebab kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah solat itu hendaklah kita lakukan, kita mohon kepada Allah Taala. Kita memohon kepada Allah agar merahmati kita dengan memasuki kita ke dalam syurganya. Sekiranya kita meminta kepada Allah supaya memasukkan kita ke dalam syurga berdasarkan amalan yang baik yang kita lakukan, maka kita tidak akan layak untuk memasukinya. Akan tetapi apabila rahmat Allah telah ditebarkan ke atas kita, maka kita akan dipersilakan memasuki syurga walaupun amalan kita tidak memadai untuk memasukinya. Allah Akbar. Allah Ta'ala ni, dia maha, kata apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, Ya Hayyun Ya Qayyum. Syurga Allah ini Allah yang empunya. Jadi Allah bagi siapa saja. Sebab itulah solat kita, puasa kita, kita mohon apa yang kita lakukan ni mudah-mudahan dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Kerana kalau kita nak bandingkan dengan amalan-amalan kita, Allah bagi nikmat kita melihat, Allah bagi nikmat kita bernafas pun tak dapat dihitung akan nikmat tersebut. Betapa pentingnya kita memohon, kata ulama, betapa pentingnya kita memohon keampunan daripada Allah bagi menjamin keselamatan di hari akhirat kelak. Oleh itu doa duduk antara dua sujud ini dimulakan dan diakhiri dengan meminta ampun daripada Allah. Doa ini dimulakan dengan wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku ya Allah, dan diakhiri dengan wahai Tuhanku, hapuskanlah segala dosa-dosaku. Jadi bila mana kita duduk antara dua sujud, adalah kita membaca dengan tenang, kita membaca dengan khusyuk dan kefahaman, penghayatan dan kesedaran terhadap kepentingannya dalam kehidupan seseorang Muslim yang mengharapkan redha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala, mudah-mudahan malah sama-sama kita menjadikan solat kita ini sebagai kekuatan benteng kubu. Bila mana solat itu, kata ulama, adalah jangan kamu meninggalkan solat, kerana solat itu adalah kekuatan. Bila mana kamu tinggalkan solat, malah lama kelamaan hati kamu akan dimasuki oleh syaitan dan sebagainya. Sebab itulah solat itu adalah kubu. Kata ulama, solat merupakan tiang kepada binaan agama. Nabi SAW
wasallam menyatakan imaduddin, di atas solat terbina segala urusan ibadah yang lain seperti urusan muamalat, munakahat, peraturan dan undang-undang jenayah. Mana tuan-tuan yang dimulakan Allah, bila mana kita solat, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kehidupan kita. Allah Ta'ala menjaga apa yang kita laksanakan ini dengan bantuan Allah Ta'ala. Kerana kita tidak mampu untuk memikul beban kehidupan dunia ini yang penuh dengan cabaran, dunia penuh dengan fitnah pancaroba ini, melainkan kita minta dengan Allah Ta'ala dalam solat kita supaya Allah Ta'ala menjaga kita. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya rasa itulah sekadarnya pada malam ini. Mudah-mudahan kita berada dalam suasana normal baru ini. Hendaklah kita berusaha, ya Allah, kuatkanlah kesabaranku, ya Allah, kuatkanlah keyakinanku, kuatkanlah ibadahku supaya aku dapat menjaga ibadah solat, aku dapat menjaga diriku, keluargaku, saudara maraku dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dimulakan Allah, Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan, insya-Allah. Jadi mari sama kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita pada malam ini. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junud wal juzam wa min sayyi'il ashqam. Allahumma ksif annal bala wal waba wal ghala ma la yaksifuhu ghairuka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.